Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke 1121. 1121. 1121. Tajuk dia Babur Roj'ati. Babur Roj'ati. Bab rujuk. Bab rujuk. Okey, boleh catatkan dulu pengertian ya. Pengertian dia, rujuk iaitu kembali kepada isteri yang telah dicerai nokta, sambung lagi, biasanya kembali kepada isteri sebelum masa iddahnya habis. Sebelum masa iddahnya habis. Nokta. Okey, seorang boleh baca 1121. Silakan. Kangku boleh baca 1121. Saya baca Ustaz. Okey, sila. Dari Imran bin Hussein, bahawasanya dia ditanya dari hal seseorang mencerai isterinya, kemudian merujuk tetapi tidak mengadakan saksi, maka ia jawab, adakanlah saksi pada mentalakkannya daripada merujuknya. Daripada merujuknya. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud, begitu dengan mauquf dan sanadnya sahih. Ya. Satu lagi. Dan dikeluarkan dia oleh Baihaqi dengan lafaz bahawa Imran bin Hussein ditanya tentang orang yang merujuk isterinya tapi tidak mengadakan saksi. Maka dia jawab, tidak menurut sunnah. Hendaklah ia adakan saksi sekarang, dan ditambah oleh Tabrani pada satu riwayat, dan hendaklah ia minta ampun kepada Allah. Ya. Lagi, satu lagi, habiskan. 1123. Dari Ibnu Umar bahawasanya setekala ia cerai isterinya, Nabi SAW bersabda kepada Umar, suruhlah dia rujuk kepadanya. Ya, catatkan ya. Hadis 1121, 1122 sekali ya, satu hukum. 1121, 1122, hadis boleh dipakai. Matan, mentalak dan merujuk harus ada saksinya. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 1123, hadis sah. Matan, Ibnu Umar kembali. Ibnu Umar kembali kepada isterinya tanpa saksi. Kerana penceraian Ibnu Umar dengan isterinya tidak sah.
dalam bracket kerana dalam keadaan haid. Tutup bracket. Hukum sebagai satu ketentuan. Biasa mas mula ya, hadis 1121. Maksudnya ialah seorang yang menikah hendaklah mempersaksikan pernikahannya itu sedikitnya pada dua orang lelaki. Dan apabila dia rujuk kepada isterinya yang telah dicerai, hendaklah ia persaksikan kepada dua orang lelaki pula. Menghadirkan saksi itu adalah satu sunnah. Pada hadis 1122, bahawa seorang lelaki yang merujuk kepada isterinya dalam talak yang masih dibenarkan untuk kembali kepada isterinya, maka ia mewajib menghadirkan dua orang saksi lelaki. Sebagaimana ditentukan dalam surat Talak ayat 2, bahawa rujuk menghadirkan dua orang saksi lelaki yang adil. Berdasarkan kepada surat Talak ayat 2. Hadis 1123 ini cerita Ibnu Umar. Ibnu Umar ketika mentalak isterinya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Diperintahkan oleh Nabi melalui Umar agar Ibnu Umar merujuk isterinya. Jadi hadis ini nak menerangkan kepada kita bahawa Ibnu Umar, penceraian Ibnu Umar itu tidak sah. Sebab itu dia kena balik semula kepada isterinya kerana isterinya dalam keadaan haid. Jadi talak itu tidak jatuh. Itu bab rujuk. Jadi bab rujuk ini tak banyak, ada 3 hadis saja. Sekarang kita masuk tajuk lain pula. Tajuk baru. Catatkan babul ila'i. Babul ila'i wazihari wal kafaroti. Wal kafaroti. Tajuk dia bab ila dan zihar dan kafarah. Ada 3 tajuk di sini. Ila, zihar dan kifarah. Baik, letak pengertian dulu. Ila. Ila ialah suami bersumpah untuk tidak kembali, untuk tidak mencampuri, untuk tidak mencampuri isterinya jangka waktu tertentu. Dan dalam Islam hanya dibenarkan 4 bulan sahaja.
Nombor 2, zihar ialah seorang suami berkata kepada isterinya, engkau dalam pandanganku seperti punggung ibuku. Nokta. Maksudnya, istrinya disamakan dengan ibu kandung suami. Nombor 3, kafarah. Kafarah atau kifarah ialah tebusan. Surah Al-Ma'idah ayat 89. Kifarah sumpah satu, memberi makan. 10, memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Atau memerdekakan seorang hamba. Jika tidak dapati, nombor 2, puasa 3 hari. Ini yang disebut kifarah. Ya, kifarah sumpah. Jadi kifarah sumpah ni tak boleh terus puasa 3 hari. Ya. Dia kena ikutkan, dia memberi makan 10 orang miskin, atau tak beri makan pun bagi pakaian seorang satu kain batik pun boleh. Jadi 10 orang, 10 kain pelekat ke. Kalau ataupun memerdekakan seorang hamba, mungkin tak ada lah. Ya, memerdekakan seorang hamba. Jadi kalau tak dapat yang ini, baru dia boleh berpuasa 3 hari. Tidak berturut-turut ya, puasa 3 hari. Itu adalah kifarah sumpah. Jadi ada 3 bab yang kita dah pelajari. Tajuknya ilak, zihar, dan juga kifarah atau kafarah. Ilak ni boleh letak nota. Surah Baqarah ayat
226. Ya, surah Baqarah ayat 226. Itu ilah. Ya, disebutkan ilah. Maknanya apa? Ilah, dikatakan ilah suami bersumpah untuk dia meninggalkan istrinya, tak tahu berapa hari dia nak balik ataupun tak balik, macam itulah bahasanya. Tapi kalau dalam Islam, ya, si perempuan boleh menunggu sehingga 4 bulan. Kalau seandainya sampai 4 bulan tak balik, ini terpulang pada isteri. Sama ada isteri nak, ya, mohon cerai di pejabat agama, ataupun isteri bersabar menunggu. Ya. Kalau seandainya 4 bulan tak balik, isteri pun dah buat aduan, kemudian, ya, dijatuhkan oleh hakim cerai talak 1. Ya, lepas daripada 4 bulan suami balik. Itu bukan lagi sebagai suami, sebab isteri sudah minta cerai. Ya, itu perjanjian yang ada, ya, selama 4 bulan. Tapi seandainya si isteri dia tidak mengadu apa-apa, contohnya sampai setahun dia buat sabar je isterinya, kemudian suami dah setahun, dia pun balik, contoh. Jadi suami dia tidak pernah melapaskan cerai, artinya dia tidak bercerai. Ya. Hanya itu dikatakan sebagai ilah. Maknanya dia tidak boleh mencampuri isterinya selagi dia tidak menunaikan sumpah itu, yaitu dengan memberi makan seorang miskin atau pakaian, ya, ataupun dia memerdekakan seorang hamba. Kalau tidak, dia kena puasa 3 hari. Baru dia boleh, ya, mencampuri isterinya. Inilah hukum berkaitan ilah. Ya. Sebab itu, ya, ilah ini batasnya hanya 4 bulan kepada si isteri. Tapi kalau isterinya bersabar, dia tak buat apa-apa, tak ada apa hal. Ya. Kecuali suaminya balik-balik, dia dah, ya, dia melapaskan cerai. Itu barulah jatuh cerai. Tapi kalau dia tidak melapaskan, artinya dia tidak jatuh talak lagi. Ya. Baik, kita teruskan dengan hadis 1124. Silakan. Siapa nak baca? Yang sama pun tak apa. Orang yang sama nak baca pun tak apa. Silakan. Buku saya lain, Ustaz. Tak apalah, baca je. Saya belum ambil buku. Daripada Jun tadi. Saya pakai buku-buku besar ni, lain. Puan Hajar Siti ni, apa cerita? Tak boleh baca? Oh, tak dengar. Tak ada suara. Oh, tak ada suara lah, siap. Panas, musim panas. Jawahir boleh baca. Hadis 1124. Okey. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersumpah menjauhkan diri dari isteri-isterinya, dan ia pernah haramkan sesuatu, lantas yang haram itu ia jadikan halal, dan ia bayar kifarah buat sumpahnya. Riwayat dia oleh Tirmizi dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan. Ya. Baik, ya, kita tengok hukum dia. Hadis 1124. Hadis sah. Matan, orang yang sudah bersumpah tidak mau bercampur
dengan isterinya. Kemudian mau kembali. Harus membayar kifarah. Nokta. Surah Al-Maidah ayat 89. Diterangkan bahawa dalam ayat tadilah kifarah sumpah tadi yang saya terangkan tadi, ayat surah Al-Maidah ayat 89. Ya. Maksud hadis yang kita baca ini, Nabi pernah bersumpah meninggalkan isterinya dan kemudian baginda tidak lagi mencampuri isterinya yang sebenarnya halal dicampuri. Sehingga dapat dikatakan beliau menjadikan yang halal jadi haram. Tapi kemudian sumpah beliau untuk menjauhi isteri-isterinya ditebus dengan membayar tebusan berdasarkan surah Al-Maidah tadi ayat 89. Nabi sama ada Nabi SAW memberi makan seorang miskin atau pakaian ataupun tak mampu Nabi berpuasa. Jadi itu adalah kifarah yang dibayar. Ini yang disebut dalam tajuk ilah. Ilah. Surah Al-Maidah ayat 226. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi orang-orang yang mengelakkan daripada isteri-isteri mereka, ia menunggu 4 bulan. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Maka jika mereka kembali, maka sungguh Allah itu amat pengampun lagi amat penyayang. Jadi artinya tempoh dia sampai 4 bulan untuk isteri. Kalau isteri nak buat talak, nak mohon talak atau mohon cerai. Tapi sekiranya tidak memohon apa-apa dan tidak ada lapas cerai daripada si suami, artinya dia tidak bercerai lagi. Tapi nak kembali kena bayar kifarah. Baik, lagi ayat 1124A. Sambung lagi. Jawahir, sambung lagi. Dan 1124A dari Ibnu Umar, ia berkata apabila lewat 4 bulan muli itu wakuf hingga ia talak dan tidak wakuf talak atasnya hingga ia talak, dikeluarkan oleh Bukhari. 1124A catatkan hadis sah. Matan, ilah itu bukan penceraian. Nokta. Setelah habis masa ilah, iaitu 4 bulan, si laki-laki boleh memikirkan untuk menceraikan isterinya
atau tidak. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, Ustaz, apa dia muli Ustaz? muli. Ni. Muli itu mana yang melakukan ilah. Yang melakukan ilah. Mana suami lah. Maksudnya ialah suami yang melakukan ilah. Contoh begini. Si suami ya, entah apa bertekak-tekak dengan suami, dengan isteri. Kemudian suami pun dia kata begini. Yang mulai hari ini aku keluar tak nak balik lagi. Dia kata, aku keluar ni tak nak balik lagi. Janganlah nak cari aku. Contohnya macam itulah. Dia merajuk. Dia keluar. Jadi keluar tidak ada berita. Dia sampai 4 bulan tak ada berita. Maka 4 bulan itu adalah tempoh sama ada ya, si suami nak menceraikan atau tidak. 4 bulan dah habis. Si isteri nak menuntut cerai atau tidak. 4 bulan. Seandainya 4 bulan tadi isteri ya, dah tak sanggup nak ya, melayan karena suaminya, maka dia pun menuntutlah cerai. Ya, yang mengatakan suaminya sudah keluar rumah dan tidak balik-balik. Itu namanya ilah. Ya. Jadi si hakim dia menerima laporan itu dan hakim boleh menjatuhkan satu talak. Ya. Itu kalau suami isteri menuntut. Tapi kalau isteri tidak menuntut, saya katakan walaupun setahun, dia tidak bercerai. Sebab ilah tu bukan cerai. Ilah ni hanya seorang suami dia sumpah tak nak dia balik ke rumah. Ya. Tak nak tengok muka isteri lagi. Macam tu. Tapi seandainya dia balik, sama ada sebelum 4 bulan ataupun lepas 4 bulan, dia balik tanpa ada laporan apa-apa, itu namanya ilah. Dan dia kalau nak balik kena membayar kifarah. Itulah maksud. Lagi? Baca lagi. 1124B. 1124B. Dan dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, saya dapati beberapa belas laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW, semua mereka tawakuf dan muli. Diriwayatkan dia oleh Syafi'i. Saya catatkan sama dengan tadi. Dia punya hukum sama dengan 1124A. Jadi 24A, 24B sama hukum. Ya. Baik, apa maksudnya? Suami yang mengucapkan ilah dengan tiada terbatas waktunya. Maka apabila telah sampai 4 bulan, ia tidak menghentikan ilahnya, bererti isterinya tercerai. Tetapi isterinya boleh memberikan kelonggaran waktu untuk suaminya kembali kepadanya bila ternyata habis batas 4 bulan itu. Suaminya belum kembali lagi padanya. Jika ternyata suami tidak menyatakan apa-apa, maka hakim dapat menjatuhkan talak kerana hal itu telah menjadi hak isterinya. Itu bila lepas nikah, dia dah habis akad nikah tu kan disuruh baca ta'liq. Ta'liq ni lah dia. Mana kalau dia meninggalkan isterinya tanpa nafkah selama 4 bulan,
tanpa berita, maka dengan sendirinya tercerai. Ini bergantung pada diri si isteri. Ya. Itu selalu diwajib dibaca. Bila habis akad nikah, yang akan si suami itu suruh baca tahlik itu. Ya. Itu saya kata tadi, ya, ilak ini bukan cerai. Ya. Kalau tak ada apa-apa tindakan daripada isteri atau tindakan daripada suami, artinya, ya, dia boleh kembali semula walaupun dah setahun. Dia boleh kembali semula tanpa akad nikah. Hanya dia kena bayar kifarah. Baik, sekarang 1124C pula. Baca. Teruskan. Haji Johor, teruskan. C. C. 1224C dari Ibnu Abbas, ia berkata, adalah ilah jahiliyah setahun dan 2 tahun. Maka Allah bataskan waktu 4 bulan. Jika kurang dari 4 bulan, bukanlah ilah. Dikeluarkan oleh Baihaqi. Ya. Catatkan, ya, 1124C. Hadis boleh dipakai. Matan, membatas waktu. Seorang suami mengilak istrinya iaitu paling lama 4 bulan. Hukum sebagai satu ketentuan. Rupanya zaman jahiliyah pun ada ilak ini juga. Hukum ilak ni zaman jahiliyah. Tapi ilak dia lagi lama. Iaitu setahun atau 2 tahun. Setahun dan 2 tahun. Maknanya si isteri dia kena tunggu. Kalau nak minta cerai, dia kena tunggu selama 1 tahun. Ataupun 2 tahun. Baru dia boleh minta cerai. Selagi belum sampai setahun atau 2 tahun, dia tidak akan bercerai. Jadi di situ adalah sesuatu penganiayaan. Jadi, ya, itu jahiliah. Sebab itu Allah membatasi 4 bulan. Kalau 4 bulan tanpa ada berita nafkah daripada suaminya, dia tinggalkan terus macam itu, ya, si isteri sudah teraniaya selama 4 bulan. Lepas tu dia bolehlah mengadu kepada hakim. Memang ada peluang untuk dia boleh dijatuhkan talak. Ini memang peluang mudah untuk jatuh talak. Jadi, ya, ini dalam Islam, dia punya kebaikan dia. Zaman jahiliah merana tunggu. Ya, 1 tahun atau 2 tahun. Ya, kecualilah suami hilang. Bukan ilak, tapi suami hilang. Kapal terbang jatuh dekat hutan. Ya, kemudian, ya, tak diperolehi lagi. Kapalnya nak jumpa. Orangnya tak jumpa. Ya, contoh. Jadi, ya, bagi si isteri dia kena tunggu sampai 1 tahun. Ya. Baru dia boleh buat tindakan. Itu kerana hilang. Suami dia hilang. Kalau dah 1 tahun, atau dia kira dah tak ada. Dah habis. Ya. Jadi hal-hal lain, ya, kalau isteri suami itu masuk penjara, suami itu penagih dadah, hal-hal itu mudah untuk minta cerai. Ya. Cerai.
sama dengan ilah tadi. Baik lagi 1125. Satu 25 dan daripadanya bahawasanya seorang laki-laki menziahar isterinya, kemudian ia campuri dia, lalu ia datang kepada Nabi SAW lantas berkata bahawasanya saya telah campuri dia sebelum saya bayar kifarah. Sabdanya, janganlah engkau hampiri dia sebelum engkau kerjakan apa yang Allah perintahkanmu. Mengerjakan yang Allah perintahkanmu mengerjakan. Diriwayatkan dia oleh 4 dan disahkan dia oleh Tirmizi. Tetapi Nasa'i rajihkan kemusalahannya dan diriwayatkan dia oleh Bazar dari lain jalan dari Abbas. Ia tambah padanya sabdanya, bayalah kifarah dan janganlah kerjakan lagi. Beranilah. Ada eko. Ada. Baik, sekejap ya. Tengok balik hadis 1125 ya. Hadis 1125 ini berkaitan dengan tajuk yang kedua, iaitu zihar. Jadi tadi ilat dah habis dah. Ya, ini tajuk yang kedua dikatakan sebagai zihar. Ya. Baik, 1125 catatkan. Hadis sah. Matan, tidak boleh mencampuri isteri yang sudah dizihar. Sebelum membayar kifarahnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Zihar ini tersebut dalam surah Al-Ahzab ayat 4. Surah Al-Ahzab ayat 4. Yang bermakna dalam surah Al-Ahzab ini, Allah sekali-kali tidak jadikan bagi seorang ada dua hati dalam rongganya atau dalam dadanya, dan tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu ziharkan itu sebagai ibumu. Jadi itu dikatakan zihar dalam surah Al-Ahzab ayat 4. Jadi mengikut tafsir bahawa seorang berkata, anti ka zohri ummi. Bahasa Arabnya, engkau ni pada pandanganku macam punggung kau ni pada pandanganku macam punggung mak aku. Macam tu. Atau kita bahasakan punggungmu ni macam punggung mak aku. Jadi rupanya kita sebagai suami, kita tidak boleh menyamakan isteri seperti ibu. Seperti ibu kita. Itu yang dikatakan zihar. Dan dipahamkan bahawa zihar ini ialah kita menyamakan body. Body isteri seperti body ibu. Itu tidak boleh. Tapi kalau dalam segi lain boleh. Contohnya, kau punya masakan kau ni macam mak aku masak. Yang kau masak ni macam mak aku masak. Itu tak apa.
engkau pakai baju ni macam aku pakai baju. Itu tak apa. Bukan body. Tapi kalau body, ni dikatakan sebagai zihar. Engkau ni, sebiji macam aku. Contohnya, engkau ni sebiji macam aku. Sebiji, ya. Jadi, hal macam ni zihar namanya. Ya. Jadi, jangan main-main. Mana zihar ni berat dia punya kifarah dia. Tak seperti kifarah sumpah tadi. Ya. Dia punya berat nanti saya terangkan kifarah sumpah, kifarah apa? Kifarah zihar ini pada hadis selanjutnya ada. Ya. Jadi kena, maknanya biasanya kalau khusus pengantin sepatutnya disentuh hal-hal kifarah macam ni, hal kifarah, hal apa, hal hilah. Kena maklum. Sebab terkadang bila kita tanya orang-orang atau bakal pengantin ni yang 3 hari dia berkursus kahwin. Dulu kita tak adalah kursus kahwin. Sekarang ni ada kursus kahwin 3 hari. Bila ditanya, engkau tahu zihar tak? Tak tahu. Tak disebutkan dalam kursus, tak dibagi tahu pun. Jadi, hal-hal macam ni bahaya. Jadi itu. Ini sepatutnya tak boleh hanya dalam kursus tu gelak ketawa. Diutamakan dengan gelak ketawa saja. Ataupun hanya dipertekankan baca kunut, baca iftitah lah. Dites surah Fatihah lah. Tapi hal-hal yang macam ni tak dibagi tahu. Ini bahaya. Sebab dia besar dia punya kifarah dia. Tanggungan dia besar. Baik, sekarang ni cuba sambung lagi. Dia ada kaitan lagi. Daripada hadis selanjutnya. Saya buka balik mic tu ya. Melantun dah Ustaz. Tak apa, cuba baca balik. Tahu. Okey. Tahu. Melaung. Melaung. Cuba baca. Teruskan. Ajar Jawahir. Cuba teruskan. Baca. Hadis 1126. Ni dah okey dah. Okay. Dari Salamah bin Syak. Ia berkata, telah masuk Ramadan dan saya takut akan campuri isteri saya. Lalu saya zihar daripadanya. Kemudian pada suatu malam terlihat satu anggotanya kepada saya. Lalu saya campuri dia. Maka sabda Rasulullah SAW kepada saya, merdekakanlah satu jiwa. Saya jawab, saya tidak mempunyai melainkan jiwa saya. Sabdanya, syaumlah 2 bulan berturut-turut. Saya jawab, bukankah bahaya itu kerana saya dan kepada saya lantaran syaum. Sabdanya, berikanlah makan satu parak dan dari kurma kepada 60 miskin. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan 4 melainkan Nasa'i dan disahkan ia oleh Ibnu Uzaimah dan Ibnu Jarud. Ibnu Jarud. Baik, catatkan ya. Hadis 1126. Hadis sah. Matan menerangkan kifarah. Orang yang menziharkan istrinya itu. Satu, memerdekakan hamba. Jika tidak sanggup, nombor 2,
puasa 2 bulan Turut-turut. berturut-turut. Jika tidak sanggup, memerdekakan. Nombor 3, memerdekakan seorang hamba. Itu tadi nombor 1 Ustaz. Nombor 3 memberi makan. Jika tidak sanggup, memberi makan. Nombor 4 ya. Memberi makan 60 orang miskin. Baik ya. Ini dari hal ya kifarah ya. Kifarah berkaitan dengan zihar. Ya, zihar. Boleh buat catatan ya, berkaitan zihar ini. Pertama, surah Al-Ahzab ayat 4. Yang kedua, surah Mujadilah ayat 1 sehingga ayat 4. Baik ya, saya bacakan surah Mujadilah. Sesungguhnya Allah mendengar perkataan wanita yang mengajukan ugutan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan hal kepada Allah. Dan Allah mendengar segala soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat 2, orang-orang yang menziharkan istrinya, ini ayat 2 ya. Orang-orang yang menziharkan istrinya di antara kamu, menganggap istrinya sebagai ibu, tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan mungkar dan dusta. Dan sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat yang ketiga, orang-orang yang menziharkan istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba ya, sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat yang keempat, ya, barang siapa tidak mendapatkan hamba, maka wajib atasnya puasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajib atasnya memberi makan 60 orang miskin. Ya, demikianlah supaya kamu beriman kepada dengan Allah dan Rasulnya. Jadi dalam ayat ini jelas kifarah dia. Ya, kifarah dia dah jelas. Iaitu pertama, memerdekakan seorang hamba. Kalau tak mampu, tak dapat, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut ni tak boleh selang 1 hari. Ya. Walaupun dah tinggal 28, 29, 28 tu terbatal, maka dia kena ulang balik. Ya. Macam tu. Ya. Sebab itu kita mendengar dulu orang tua-tua ada puasa 3 bulan berturut-turut. Ya. Daripada sebelum Ramadan. Ya. Daripada bulan Sya'ban, Rejab, Ramadan tu. Ya. Rejab, Sya'ban ya. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Jadi mereka dah puasa daripada Rejab, Sya'ban, Ramadan. Bila ditanya,
kenapa pula puasa sampai 3 bulan pula? Nak melatih, ya. Kan dah dekat Ramadan ni nak latih-latih, ya. Nak melatih apa? Latih puasa, ya. Ya, tapi kita tak tahu rupanya di sebalik itu dia bayar kifarah. Dia bayar kifarah Rejab dengan Syaban tu. Kita tak sedar, ya. Jadi supaya tak nampak sangat, dia bayar kifarah tu. Dia buatlah Rejab, Syaban dia puasa berturut-turut. Ya, sampailah Ramadan, ya. Ini berkaitan dengan kifarah. Kifarah zihar ini sama dengan kifarah orang yang mencampuri isteri pada siang Ramadan. Orang yang mencampuri istrinya pada siang Ramadan, kifarahnya sama dengan ini. Ya. Dia kena juga memerdekakan seorang hamba, ya, ataupun dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, baru dia bagi makan 60 orang miskin. Makan ni tadi disebut 1 farak. 1 farak ni lebih kurang dalam 7 kg. 7 kg banyak juga tu. Ya. Biasa kalau beras tu ada 10 kg. Yang besar tu 10 kg beras. Ya. Jadi kena 60 orang miskin. Ini kalau yang tak mampu puasa kerana dah tua sangat tak mampu puasa atau ada penyakit, bolehlah ambil yang memberi makan 60 orang miskin. Ya. Tapi kalau masih mampu puasa dia tak boleh terus ambil 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin, itu tak boleh. Sebab kaedahnya dalam Quran macam tu. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang perlu diketahui oleh mereka yang sudah berumah tangga supaya dia tidak melanggar batas. Ya, sampai situ dulu. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi, iaitu babul li'an. Ya, li'an ini berkaitan dengan sumpah. Ini semua berkaitan dengan hal munakahat. Ya. Baik, itu saja untuk hari ini.